Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 April bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zaman. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Ayam seekor RM6, daging RM32 sekilogram. Juga harga minyak masak dalam botol naik bulan ini. Dua lelaki diburu polis setelah disyaki mencuri pelbagai barangan penjagaan badan di dua premis penjagaan kesihatan dan kecantikan di Kuala Berang, Hulu Terengganu, melibatkan kerugian hampir RM250 pada Selasa lalu. Perbuatan dua suspek berkenaan berjaya dirakam oleh kamera litar tertutup CCTV dua premis perniagaan terbabit pada pukul 10.55 pagi dan 4 petang. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintenden Zainul Mujahidin Mat Yudin berkata siasatan awal mendapati dua lelaki tersebut memasuki premis terbabit dengan berpura-pura mencari pelanggan. Pada mulanya mereka dipercayai membeli lotion bagi mengaburi mata juruwang sebelum kembali ke rak barangan untuk mencuri. Katanya pelbagai barangan penjagaan badan bernilai keseluruhan RM129.79 telah diambil sebelum mereka keluar premis terbabit tanpa membayarnya. Kedua-dua suspek kemudiannya menggunakan modus operandi sama di sebuah cawangan lain premis penjagaan kesihatan dan kecantikan di daerah sama tidak lama kemudian. Beliau berkata kerugian dialami premis kedua pula dianggarkan sebanyak RM115. Jelasnya kecurian didalangi kedua-dua suspek hanya disedari pekerja dua premis perniagaan terbabit menerusi semakan CCTV. Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Kesiksaan dengan gerakan memburu kedua-dua suspek sedang giat dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes tersebut diminta menyalurkannya kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Aiman Baihaki di nombor tertera. Sebanyak 24 ekor lembu disediakan dan dijual pada harga hanya RM32 sekilogram untuk jualan rahmah sempena Aidilfitri. Pada jualan tersebut, 3,600 ekor ayam turut disedia dan dijual pada harga hanya RM6 seekor. Program Anjuran Perbadanan Pembangunan Negeri Perak SADC itu diadakan hari ini dan Isnin depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Yohanis Yahya berkata jualan harga murah itu dibuat ekoran permintaan tinggi daripada masyarakat dan sering mendapat maklum balas yang positif. Sebenarnya kita tengok last year sebenarnya kita nak buat tapi terlampau last minute tak sempat. So kita nampak orang permintaan untuk jualan murah ni banyak. Orang kata why not buat jualan murah masa Aidilfitri. Kita dah buat jualan murah bukan Aidilfitri bersama Yayasan Bina Upaya dan kita rasa ada permintaan untuk untuk hari raya ni. Itu sebab kita buat dan respon sangat baiklah. So membantu untuk ni. Ya, ini kita harap apa yang kita buat ini dapat membantu rakyat terutamanya golongan B40 supaya mereka dapat bekalan barang yang harga yang sangat berpatutan pada mereka lah. Menurut Datuk Yohanis, sebanyak 4,000 papan telur turut disediakan untuk jualan pada harga RM10 satu papan. Jelas beliau bagi mengelakkan berlaku perebutan ekoran harga jualan yang murah. Pihaknya membuat konsep prapesanan dan orang ramai membuat pesanan bermula pada 20 Mac lalu sehingga 2 April. Memang sangat membantu. Ayam seekor RM6. Kalau di pasaran rata-rata kalau kita tengok sekarang harga dalam 7.8 ataupun 7.8, 76 Tesco RM8 lebih, Aeon. So kita tahu harga ayam kan. Tapi SADC buat RM6 memang sangat murah, sangat membantu lah. Ni untuk persiapan raya lah. Kita raya ramai saudara mara nak datang kan. So kita beli, kita prepare, kita masak-masak untuk kat rumah nanti. Bukan selalu kan. Ayam membantu sangat-sangat sebab memang murah lah daripada luar kan. Untuk beli apa hari ni? Beli ayam tadi suami dah bawa dah tu 10 ekor campur telur lagi dengan daging. Jualan rahmah sempena Aidilfitri itu turut menyediakan daging batang pinang yang dijual dengan harga RM39 per kilogram, tulang rusuk RM28 satu kilogram.
tulang RM26 sekilogram, organ RM16 sekilogram dan gearbox RM10 satu unit. Turut dijual ialah kepala lembu pada harga RM60 dan kaki lembu RM60 sebatang. Dan sepanjang skim harga maksimum musim perayaan di seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan harga. Timbalan Menterinya Fuziah Salih berkata bagi tujuan itu, seramai 2,200 pegawai penguatkuasa dan hampir 1,000 pegawai pemantauan harga PPH digerakkan untuk memastikan peniaga mematuhi skim harga tersebut. Pemantauan setiap hari akan dilakukan di lebih 1,000 premis seluruh negara pada 4 kategori dan segala laporan akan dimasukkan ke dalam aplikasi Price Catcher. 4 kategori itu memang dipantau dan setiap hari kita ada laporan dan data itu dimasukkan ke Price Catcher. Kalau you tengok aplikasi Price Catcher tu, itu data yang dimasukkan setiap hari. Okey. Seluruh negara kita ada dekat 1,000 kita punya pegawai meriksa harga ni. Every day they are deployed. And then 2,000 lebih penguatkuasa every day deployed. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat dan sesi walkabout di Pasaraya LYC Sdn Bhd, Kemunting, Kuantan sempena pelaksanaan SHMMP Hari Raya Puasa 2024. Mengulas lanjut, Fuziah memberitahu sebanyak 22 item yang dikawal di peringkat pemborong, peruncit dan seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan mengikut kepada keperluan permintaan tempatan. Sementara itu, KPDN menafikan kabar angin kononnya harga minyak masak akan naik mulai bulan ini. Timbalan Menterinya Fuziah Salih berkata pihaknya tidak ada membuat sebarang kenyataan atau pengumuman mengenai perkara itu. Jelasnya, spekulasi seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana ia boleh menyebabkan keadaan menjadi tidak terkawal dan harga boleh betul-betul naik. So, kenapa peniaga mengata demikian? Kerana CPO naik harga. So, they preempt. So, ini adalah satu perkara yang amat berbahaya kerana dia akan speculate dan nanti ada rush. Bila orang berebut, lagi betul-betul akan naik. Ya, jadi tak sepatutnya mereka membuat kenyataan sebelum kementerian buat kenyataan. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN isytihar dividen sebanyak 3.60% sebagai skim simpanan pendidikan nasional atau Simpan SSPN 2023. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, dividen itu membabitkan peruntukan RM357.65 juta dan akan memanfaatkan 6.52 juta pendeposit. Ia menjadikan jumlah keseluruhan agihan dividen adalah RM1.69 bilion, lebih tinggi berbanding pada 2022 iaitu 3.05% sejak ia ditubuhkan pada 2004. Dividen ini akan dimasukkan terus ke akaun simpan SSPN dan pendeposit boleh membuat semakan penyata simpanan masing-masing melalui aplikasi MyPTPTN mulai 6 April 2024 iaitu pada hari Sabtu esok. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media pengumuman dividen simpanan SSPN 2023 di Putrajaya. Agihan ini menunjukkan kecekapan PTPTN dalam menguruskan dana simpanan lebih efektif berdasarkan pengurusan yang cemerlang, berintegriti dan strategik bagi memastikan pulangan optimum. Tambahnya, bagi tahun 2023, deposit simpan SSPN ialah RM3.15 bilion dengan 513,002 akaun baharu direkodkan, manakala jumlah deposit terkumpul dalam simpanan SSPN dari 2004 hingga 31 Disember 2023 berjumlah RM17.39 bilion melibatkan 6.25 juta akaun. Kenaikan kadar dividen itu juga katanya sejajar dengan peningkatan kadar dasar semalaman OPR oleh Bank Negara Malaysia yang meningkat sebanyak 0.25% pada 2023. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah
dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. UAE henti hubungan diplomatik dengan Israel. Alhamdulillah bertemu kembali. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib yakin dapat mengatasi sasaran awal kutipan zakat fitrah iaitu 1.1 bilion ringgit tahun ini. Ia selepas setakat 5 April ini 280 juta ringgit sudah berjaya dikutip. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pihaknya tidak menafikan kerjasama daripada media menyebarkan kesedaran dan informasi mengenai agihan zakat kepada masyarakat menjadi salah satu penyumbang peningkatan kutipan zakat. Saya rasa media mainkan peranan betul. Tak boleh tidak sebab kalau setakat saya, Tuan Syed Pengurusi, okey, media tak mainkan peranan tunjukkan bagaimana duit zakat tu diagihkan, keyakinan tu tak timbul. Jadi kita nampak pertambahan dalam jangkaan bulan yang sama tahun 2024 ni berlaku peningkatan, maknanya ada correlation daripada sudut keyakinan pembayaran zakat tu terhadap Mawib dan juga PPZ Mawib. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Ziarah Ramadan 2024 siri ketiga Kilauan Syawal Habib di Gombak. Program anjuran PPZ Mawib dengan kerjasama kumpulan Habib diadakan bagi membaik pulih 2 buah rumah asnaf iaitu di Kampung Sungai Penchala dan Kampung Padang Balang, Kuala Lumpur. Dah duduk sini dah 4 tahun dah. Belum rumah ni pun dulu teruk jugalah. Tapi alhamdulillah ni dia pemain tengok dah baik pulih ni, alhamdulillah seronok lah. Dia PU bayar pelajaran. Dileksia. Ya. Ya ilahi sampai sekarang dia sekolah pergi dekat kelas. Dah berapa tahun dah? Sekarang 16 tahun dah. Sumbangan RM40,000 dari dana wakalah kumpulan Habib ini disalurkan melalui cabang tanggungjawab sosial korporatnya. Simbolik penyerahan rumah berkenaan disempurnakan Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Turut hadir pengerusi eksekutif kumpulan Datuk Seri Mir Sadiq Habib Muhammad. Tiada kenderaan khusus ke masjid untuk tunai solat Jumaat. Itu antara kekangan yang dihadapi pelajar Mak Tahfiz Al-Maghfirah Negeri Sembilan sebelum mendapat perhatian Pertubuhan Abdul Rahman bin Auf yang menyumbang sebuah van bagi kemudahan pelajar berkenaan. Kemudahan yang kami ada adalah kereta guru-guru yang mana akan membawa pelajar-pelajar ni untuk pergi ke masjid yang jauhnya adalah lebih kurang 20 minit ke 25 minit. Jadi alhamdulillah dengan sumbangan yang telah diberikan oleh Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf memberikan satu van yang sangat baik, sangat kondusif dan selesa, dan insya-Allah kami akan gunakannya untuk perkara-perkara yang lebih baik. Malah dengan van inilah kami dapat membawa pelajar-pelajar ini menunaikan solat Jumaat dengan lebih baik dan selesa. Pihak Tahfiz jelas Muhammad Faris bersyukur kerana proses permohonan kenderaan berkenaan kepada Pertubuhan terbabit tidak mengambil masa yang lama. Dalam pada itu, Pertubuhan Abdul Rahman bin Auf berkata mereka menggunakan sistem first come first serve bagi setiap permohonan bantuan. Pertubuhan yang ditubuhkan sejak 2022 itu turut memberi sumbangan seperti van jenazah dan van kepada Mahat Tahfiz di seluruh negara dan kepada badan-badan yang memerlukan. Kepada mereka yang ingin memberi sumbangan, boleh rujuk maklumat yang tertera. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia berjaya mengagihkan bantuan kepada 500,000 penerima manfaat di Syria, Palestin dan Yaman setakat 23 Ramadan lepas menerusi kempen Infak Ramadan. Terbaru, Badan Kemanusiaan itu melalui kerjasama rakan strategik berjaya menggerakkan agihan Ramadan bukan sahaja di Gaza tetapi juga di sekitar kawasan Masjid Al-Aqsa.
Kempen infak Ramadan yang memasuki tahun ke-13 itu berbentuk tajaan iftar dan sahur, merangkumi set makanan panas berlauk daging atau ayam, shawarma, ayam panggang dan beberapa jenis menu lain bergantung kepada ketersediaan bahan mentah di negara-negara terlibat. Selain itu, bekalan makanan asas juga turut diberikan sebagai persediaan menyambut Syawal tidak lama lagi. Selain Syria, Palestin dan Yaman, Peduli Insan turut mengaktifkan lebih daripada 10 dapur untuk bantuan Ramadan termasuk di dalam Malaysia, Lubnan, Maghribi, Thailand dan beberapa negara lain lagi. Bantuan infak Ramadan akan diteruskan sehingga hari terakhir Ramadan dan Peduli Insan berharap sasaran 300,000 keluarga akan berjaya dicapai melalui kempen ini. Orang ramai yang ingin berinfak boleh berbuat demikian melalui nombor akaun yang tertera atau boleh imbas kod QR. Memaknakan Ramadan dengan memberi, penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi. Sekelip mata hilang apa yang mereka miliki, dari harta benda, sanak saudara, hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi. Semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Jom bersama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi. Bantu Gaza dan Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Laluan Eres dibuka semula. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kedaulatan sesebuah negara akan runtuh jika pemerintahannya tidak berlandaskan etika dan moral. Menurut Fellow Pengajian Islam di Universiti Oxford, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, contoh jelas boleh dilihat menerusi situasi perang Palestin-Israel ketika ini di mana dunia sudah tidak menunjukkan hormat kepada Amerika Syarikat AS. Ya, susulan negara bersekutu Israel itu sering menggunakan kuasanya tanpa menggunakan etika dan moral yang sekaligus menimbulkan kemarahan global. Meskipun AS cuba berbuat baik baru-baru ini, namun tindakan mereka sejak awal perang lepas telah membuatkan dunia muak dan beranggapan bahawa kebaikan AS itu adalah munafik dan hanya lakonan. Jadi di situ kita risau dengan tidak mengikut nilai moral. Apa yang akan berlaku ialah satu-satu negara nanti, termasuklah terutama sekali isu ini, dalam isu ini Amerika Syarikat akan hilang autoriti moral mereka, dan apabila mereka akan hilang autoriti moral mereka, tidak ada orang nak ikut dengar cakap lagi. Jadi di sinilah penting untuk kita jaga dan bela institusi antarabangsa kita dan budaya rules based order, budaya mengikut kedaulatan undang-undang di arena antarabangsa. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas menjadi panel jemputan pada Forum Etika dan Moraliti dalam Diplomasi di Ibu Negara pagi tadi. Tambahnya, semua negara termasuk Malaysia perlu mengekalkan hubungan diplomasi dengan negara luar dengan berlandaskan etika dan moral. Sementara itu, beliau menegaskan kewibawaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lantang menegur ketua negara lain dalam mempertahankan Palestin adalah satu tindakan yang penuh moral. Meskipun bernada tegas, namun teguran itu diberikan dengan penuh profesional dan beretika yang secara langsung dapat menaikkan kepercayaan serta keyakinan negara luar kepada Malaysia. Israel akan membenarkan penghantaran bantuan sementara melalui sempadannya ke utara semenanjung Gaza. Ia membolehkan laluan Eres dibuka semula ke wilayah yang diancam kebuluran itu buat kali pertama sejak serangan 7 Oktober. Penghantaran sementara bantuan kemanusiaan itu melalui Ashdod dan pusat pemeriksaan Erez. Selain itu, Israel juga akan membenarkan peningkatan bantuan Jordan melalui Kerem Shalom, lintasan sempadan di selatan Israel. Pengumuman itu dibuat ketika tekanan antarabangsa memuncak ke atas Israel selepas Zionis mengorbankan 7 pekerja bantuan World Central Kitchen baru-baru ini.
Netanyahu juga dikatakan tersepit selepas menerima panggilan telefon yang tegang selama 30 minit dengan Joe Biden pada Khamis, di mana Presiden Amerika Syarikat menjelaskan bahawa perubahan dasar luar Amerika Syarikat berkenaan dengan Gaza bergantung sepenuhnya kepada Israel. Biden memberi kata dua kepada Israel supaya mengambil langkah khusus, konkret dan boleh dijamin dapat menangani bahaya terhadap orang awam, penderitaan kemanusiaan dan keselamatan pekerja bantuan di Gaza. Dan pembukaan ARS itu diguna sepenuhnya Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia bersedia untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza, manakala bantuan tambahan akan dihantar melalui sempadan Rafah dan Malaysia akan terus memberi tekanan kepada Israel. Datuk Seri Anwar berkata tambahan bantuan untuk Palestin itu boleh dilakukan kerana kerajaan masih mempunyai peruntukan untuk berbuat demikian. Kita standby dari sana lah. Di mana? Di sepadan Rafah. Okay. Memang ada. Israel soal bagi bantuan itu memang tanggungjawab dia. Dia dah khianat sekian lama. Orang dah hampir kebuluran. Orang nak cakap nak cari sempat. Itu tekanan kita terus. Kita ada jumlah bantuan yang dah tersedia tu Datuk Seri. Berapa nilai dia? Saya tak ingat sekarang. Tapi memang dah 3-4 kali dah. 2 kali saya minta Presiden Fattah Sisi. Dan kedua minggu yang lalu pun dia bantu percepatkan. Dan kali ketiga dah sampai, tapi sekarang ni yang standby masih ada. Datuk Seri, akan ada tambahan tak Datuk Seri? Memandangkan pintu akan dibuka, mungkin ada tambahan? Saya insyaAllah saya ingat kita akan bantu. Sebab masih ada peruntukan. Masih ada peruntukan sebab queue-nya panjang ratus lori. Jadi biar clear dulu, jadi pengedaran lebih teratur. Beliau berkata demikian kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Huda Sungai Ara Bayan lepas hari ini. Terdahulu beliau menunaikan solat Jumaat bersama lebih 2,000 jemaah yang diimamkan Ustaz Syarafaat Yaakob. Emirat Arab Bersatu UAE menghentikan semua hubungan diplomatik dengan Israel sebagai protes terhadap pembunuhan 7 pekerja bantuan kemanusiaan World Central Kitchen WCK di Gaza. Kementerian Luar UAE menyatakan kemarahan mereka berhubung tragedi itu kepada Duta Israel ke negara itu Amir Hayek sekaligus mewujudkan krisis diplomasi antara kedua-dua negara. Difahamkan pegawai kedua-dua belah pihak masih cuba menangani hubungan diplomatik antara UAE dan Israel, malah terdapat usaha yang diselaraskan untuk membincangkan isu itu. Menteri Luar Israel Katz dilaporkan bercakap dengan Menteri Luar UAE Abdullah bin Zayed. Selain itu, Ketua Pengarah Kementerian Luar Israel Yaakov Belishtin bertemu dengan Duta UAE ke Israel Muhammad Mahmud Al-Haja. Al-Haja dipetik berkata apa yang berlaku sekarang adalah hari paling gelap dalam hubungan UAE-Israel. Kedua-dua negara terbabit dalam perdagangan positif dan hubungan tidak rasmi sejak 2010. Selepas itu, kedua-dua pihak bersetuju untuk menjalin hubungan melalui perjanjian Abraham yang diselaraskan Amerika Syarikat pada September 2020 antara beberapa negara Teluk dan Israel. Hasilnya, 450,000 warga Israel melawat UAE antara Januari 2021 dan Januari 2023 selain semakin banyak syarikat Israel melakukan urus niaga dengan negara Teluk. Agensi Persikan Pusat CIA memberi amaran kepada Israel bahawa Iran akan menyerang rejim itu dalam tempoh 48 jam akan datang. Isnin lepas, Israel membunuh 2 komander tentera Iran dalam serangan terhadap sebuah konsulat Tehran di Damsyik, Syria. Iran berikrar bahawa mereka akan membalas dendam atas serangan itu dan kini media asing melaporkan bahawa agensi persikan Amerika Syarikat itu bimbang dengan serangan terhadap Israel. Iran dikatakan merancang menyerang dengan satu gabungan hujan drone dan peluru berpandu ditembak dari pangkalannya di lokasi strategik dalam Israel. Situasi ini berlaku selepas pegawai Amerika Syarikat menimbulkan kebimbangan bahawa serangan Israel boleh membawa kepada perang yang lebih meluas di Timur Tengah. Bekas pegawai kanan CIA yang beroperasi di Timur Tengah, Raf Goff berkata, serangan melulu Israel akan mengakibatkan kemarahan Iran dan sekutunya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menambah tindakan kejam rejim Zionis akan dihukum di tangan pasukannya sendiri. Mari bersama membantu Multiracial Revert Muslim MRM dalam meneruskan tugas para anbiya untuk menyampaikan risalah Islam dan menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia.
Berikan sokongan anda dengan berinfak melalui butiran yang dipaparkan. Semoga Islam terus subur di dunia dan semoga infak anda digantikan dengan rezeki yang berkat dan melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Everywhere we go, be the best of Muslim. Saya rasa just nak ucap terima kasih lah, dan mereka sangat take care lah. Bank Rakyat catat keuntungan lebih tinggi. Laporan BI Niaga, kumpulan Bank Rakyat mencatatkan keuntungan sebelum cukai dan zakat lebih tinggi sebanyak 1.76 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2023. Keuntungan itu meningkat 3.80% berbanding tahun lepas iaitu 1.70 bilion ringgit. Bank Rakyat dalam satu kenyataan mengumumkan peningkatan keuntungan itu disumbangkan oleh asas yang kukuh dan fokus terhadap aktiviti trust untuk kekal berdaya tahan. Prestasi yang memberangsangkan ini dipacu oleh aktiviti-aktiviti pembiayaan dan pelaburan yang teguh, pertumbuhan kukuh akaun semasa, akaun simpanan dan akaun pelaburan serta peruntukan yang mencukupi pada tahun semasa. Sementara itu, pendapatan trust kumpulan melonjak sebanyak 12.90% kepada 6.67 bilion ringgit berbanding 5.90 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Jumlah aset juga meningkat sebanyak 1.16% kepada 118.69 bilion ringgit berbanding 117.33 bilion ringgit setahun lepas. Meskipun berdepan persaingan sengit, kumpulan Bank Rakyat terus mendapat manfaat daripada pelbagaian portfolio, terutamanya daripada pembiayaan perumahan AI, pembiayaan kenderaan AI dan pembiayaan perniagaan AI. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict mengumumkan pembayaran dividen bagi tahun kewangan 2023 sebanyak 15% dengan jumlah pembayaran sebanyak 424.62 juta ringgit. Bersempena dengan ulang tahun Bank Rakyat ke-70, Bank Rakyat juga mengumumkan dividen istimewa sebanyak 2% dengan jumlah pembayaran sebanyak 56.62 juta ringgit dan akan diagihkan berdasarkan pegangan saham yang layak pada 31 Disember 2023. Sekian untuk malam ini, saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.